Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kembali bersua dalam channel Cikgu Jumrah. Hai semua. Okey, baik. Jadi, murid-murid semua dah bersedia untuk belajar? Bagus. Okey, baik. Tapi sebelum cikgu nak meneruskan pengajaran cikgu pada hari ini, ya, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Terima kasih. Jom kita nak belajar apa agaknya hari ini. Jom kita lihat. Okey, jadi hari ini kita akan belajar dalam unit yang keempat iaitu sejarah tempat tinggal. Jadi apa yang kamu akan capai dalam objektif pengajaran kita pada hari ini. Baik, jadi hari ini cikgu nak lihat. Okey, itu dia objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu dapat 1.4.1 kamu dapat menyatakan maklumat lengkap mengenai tempat tinggal kamu. Kemudian kamu juga dapat menerangkan bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal kamu. Dan seterusnya kamu dapat menjelaskan sejarah tempat tinggal kamu. Dan akhir sekali kamu dapat menghuraikan tokoh setempat. Jadi cikgu harap keempat-empat objektif ini kamu dapat capai di akhir pembelajaran kita. Okey, baik. Seterusnya kita lihat. Okey, kamu juga perlu ataupun cikgu harap sangat kamu dapat menerapkan elemen kewarganegaraan, iaitu kamu dapat menyatakan kepentingan menjaga kemudahan awam di tempat tinggal kamu. Kan? Dan juga kamu dapat menerangkan kepentingan menjaga kebersihan dan keindahan di tempat tinggal. Seterusnya kamu dapat menjelaskan kepentingan sikap menghargai kawasan tempat tinggal. Jadi di kawasan tempat tinggal kamu tu mesti pelbagai kemudahan yang disediakan kan. Jadi kamu sebagai penduduk ataupun masyarakat yang duduk di kawasan tempat tinggal kamu tu, kamu perlu jaga kebersihan, kamu perlu menghargai tempat tinggal kamu tu, dan juga kamu perlu menjaga kemudahan-kemudahan awam yang telah disediakan di kawasan tempat tinggal kamu itu. Baik, jadi kita pergi kepada satu per satu. Okey, baik. Seterusnya cikgu tunjukkan di sini adalah setiap kawasan tempat tinggal kamu mesti mempunyai alamat. Kan? Alamat ni untuk memudahkan apa? Untuk memudahkan rakan-rakan lain ataupun memudahkan kawan-kawan kamu, ibu bapa dan sebagainya untuk menghantar barang, untuk melawat kawasan dan sebagainya. Maklumat yang ada pada alamat kamu tu biasanya adalah nombor rumah kamu, jalan, kemudian postcode, kemudian kita ada nama bandar dan juga nama negeri. Alamat ini apa sebenarnya tujuan dia? Contohnya macam tengok Florence Jessie ni. Saya tinggal di nombor 45. Nampak? Okey, saya tinggal di nombor 45 Rumah Panjang. Dia tinggal di Rumah Panjang Sungai Mamut 98150 Miri, Sarawak. Nampak tak? Nampak ni kan? Itu alamat dia. Ada nombor rumah, ada nama jalan, kemudian ada postcode dan juga nama bandar serta nama negeri. Begitu juga dengan Peter. Kita pergi lihat Peter Jackson ni. Alamat rumah saya ialah nombor 17. Jalan Radagon, Himbaan, Kampung Kesisigon, Kundasang, 89300 Ranau, Sabah. Nampak tak? Ini adalah alamat rumah ataupun alamat tempat tinggal Peter Jackson ini. Dia ada nama negeri, nama bandar, kemudian postcode, nombor rumah dan juga nama jalan. Baik. Jadi
Maklumat ini sangat penting, okey, untuk kamu kamu gunakan untuk urusan-urusan rasmi. Baik, setiap kawasan tempat tinggal mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza-beza. Seperti kawasan tanah tinggi, tanah pama, pesisir laut dan pinggir sungai. Okey. Jadi setiap kawasan ini dia mempunyai bentuk muka bumi. Kamu dah belajar kan untuk subjek sains kan? Bentuk muka bumi ni seperti kawasan tanah tinggi. Tanah tinggi tu contohnya kat mana? Macam Peter tadi lah, dekat Ranau. Itu kawasan tanah tinggi. Baik, jadi itu adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini sebenarnya dia mempengaruhi setiap bentuk muka bumi yang kamu duduk tu atau kamu tempat tinggal kamu itu, dia mempengaruhi masyarakat tu sendiri, iaitu dari segi kegiatan mereka dan juga keunikan aktiviti mereka. Okey, baik. Contohnya kita lihat ya. Tempat tinggal juga boleh didirikan sebagai tarikan pelancong. Macam cikgu bagi tahu tadi lah. Kan? Okey. Kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Highlands, Ranau boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong. Dan seterusnya akan memberi dan juga meningkatkan sumber ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Setiap kawasan tempat tinggal kamu tu, dia mempunyai sejarah yang tersendiri. Sejarah tu kita akan lihat sama ada dia menceritakan asal-usul nama tempat dan juga peristiwa penting yang pernah berlaku. Pernah berlaku. Okey. Kemudian, kita perlu memahami sejarah tempat tinggal tu kerana apa? Ya, kerana kamu dapat mewujudkan perasaan bangga dan juga menghargai kawasan tempat tinggal kamu itu. Sebab dia ada sejarah yang tersendiri kan. Betul. Baik, seterusnya kita lihat lagi. Okey, ini adalah salah satu contoh. Okey, kamu lihat ya. Setiap nama tempat itu, dia mempunyai mungkin diambil daripada tokoh-tokoh yang terkenal. Kan, contohnya seperti Tanjung Peteri adalah nama asal bagi Johor Bahru. Kan, cikgu pun baru tahu. Tanjung Peteri ini adalah nama asal bagi negeri Johor ataupun Johor Bahru. Tanjung Puteri diasaskan oleh Temenggong Daeng Ibrahim pada tahun 1855. Kemudian Sultan Abu Bakar menukar nama Tanjung Puteri kepada Johor Bahru pada tahun 1866. Nampak? Jadi, begitu juga dengan Ranau. Ranau pula berasal daripada perkataan Ranahon yang bermaksud kawasan sawah padi. Ranau pernah dijadikan kubu pertahanan Mat Saleh. Kubu pertahanan Mat Saleh ketika menentang British. Taman Negara Kinabalu yang terletak di Ranau diiktiraf oleh United Nation Education, warisan dunia lah ni. Maknanya UNESCO. Jadi sangat penting untuk kamu ketahui sebenarnya sejarah tempat tinggal kamu tu. Mesti ada sejarah. Jadi kamu perlu hargainya. Sebab bukan senang kamu nak berada pada situasi sekarang. Baik, jadi cikgu pergi seterusnya kepada topik yang seterusnya, iaitu ini dia. Setiap tempat tinggal kamu itu juga mungkin ada tokoh ataupun yang orang yang sangat penting ataupun yang telah memberi mengharumkan nama tempat kamu itu. Contohnya kita pergi lihat dalam buku teks kamu ini, kamu boleh rujuk pada muka surat 52. Contohnya ini Junaidi bin Sihan. Nampak ni. Dia dilahirkan pada tahun 1977. Dia bekerja sebagai ketua Malim Gunung. Kamu tahu tak apa itu Malim Gunung? Malim Gunung tu yang membawa pendaki-pendaki naik ke Gunung Kinabalu. Tugas beliau adalah untuk menjaga keselamatan pendaki serta membantu pihak Taman Negara Kinabalu dalam penjagaan alam sekitar. Baik, jadi ini mungkin kamu kenal dan mungkin juga kamu tahu adalah Junaidi ni adalah tokoh yang mengharumkan nama ataupun
tempat tinggal kamu itu. Okey, seterusnya kita pergi. Muhammad Azali Kalki bin Abdullah. Dilahirkan pada 1 Ogos 1964. Beliau bertugas sebagai guru dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Nusantara di Johor Bahru. Ini merupakan salah satu, Muhammad Azali ini merupakan cikgu, merupakan rakan kepada Cikgu Farah. Mungkin kenal kan? Okey. Dan juga beliau ni memperkenalkan modul pencegahan dadah untuk komuniti bagi membantu bekas menagih dadah. Nampak? Jadi di setiap kawasan tempat tinggal kamu itu ada tokoh-tokoh yang disegani. Seterusnya kita pergi ke ini dia Puan Siti Jaharah binti Matasan, dilahirkan pada 16 Mac 1951. Nampak? Okey, beliau merupakan usahawan kek lapis di Miri, Sarawak. Nampak mesti sedap kek lapisnya ni kan. Jadi di tempat tinggal kamu juga mesti ada tokoh-tokoh yang mungkin kamu tak kenali lagi. Tapi kamu boleh cari. Mungkin ibu bapa kamu tu adalah tokoh yang disegani. Baik, rasanya itu sahaja pengajaran cikgu pada kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel cikgu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.